Ya, Alhamdulillah, dan terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Seperti yang kami barigakan pada BIS kita, kami akan membawakan pada BIS kita segmen yang rasanya ramai yang tertunggu-tunggu. Segmen Mendepan bersama Universiti Brunei Darussalam. Dan topik yang akan kami sama-sama barigakan, kami terangkan pada Auda hari ini ialah mengenai dengan pintu ilmu sepanjang hayat, mengangkat masyarakat berilmu di Brunei. Dan narasumbernya Auda telah pun berada di studio hari ini. Ceria saja orangnya. Saya suruh Intan lah memperkenalkan Intan. Apa kata kita perkenalkan Intan? Baik, terima kasih Dini. Alhamdulillah untuk pagi ini yang akan mengongsikan perkara ini, kita telah menjemput seorang tamu undangan kita yang merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Brunei Darussalam, iaitu Yang Mulia Puan Dr. Nik Ani Afiqah binti Haji Muhammad Tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Khabar kita Puan Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Denny, how are you? Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan Maaf batin. zahir. Ya, apapun Alhamdulillah. Saya suka warna kita pada hari ini sangat senada seirama. Apapun, Alhamdulillahnya, Doktor doktornya untuk ke studio ini adalah untuk menerangkan mengenai dengan topik yang rasanya sangat penting juga, itu mengenai dengan pintu ilmu sepanjang hayat, mengangkat masyarakat berilmu di Brunei Darussalam. Ini rasanya salah satu inisiatif juga untuk kita ni dapat memberikan kepada penduduk kita masyarakat Brunei untuk mengambil ilmu juga ni. Terus mengambil peluang untuk belajar. Dan hari ini akan kita terangkan kepada penonton ni dengan adanya narasumber, dapatlah tadi belajar sikit sebanyak untuk mengetahui apa sebenarnya topik hari ini dan apa sebenarnya kepentingan ilmu dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Jadi rasanya yang paling pakar untuk menjawab soalan-soalan BIS kita ialah narasumber kita ni. Mungkin tadi boleh saja terus ni Puan Doktor. Kalau kami boleh berikan peluang Puan Doktor untuk memberikan sedikit mukadimah barangkali sebagai soalan pertama. Kalau tadi boleh terus saja bertanyakan pada Puan Doktor, apa sebenarnya, mungkin banyak yang berfikir apakahnya pembelajaran sepanjang hayat ini, mungkin boleh diterangkan pada penonton. Silakan. Terima kasih Denny, Intan, dan saya rasa pembelajaran sepanjang hayat ini sering disebut-sebut di bibir-bibir orang, tapi di secara awam lah, saya rasa bagi yang belum tahu atau ingin tahu, ini adalah sebenarnya usaha berterusan Ketani. Kalau Ketani sebagai individu berhajat untuk meningkatkan Ketani punya tahap kemahiran, pengetahuan, dan yang penting ialah motivasi dari diri sendiri. Itu amat penting untuk menanai semangat Ketani. Dan semua ini adalah untuk Ketani memenuhi keperluan peribadi Ketani ataupun ingin berkembang di dalam profesional keadaan Ketani hidup lama, insya-Allah hidup lama, dalam 78 tahun ke atas. Jadi macam mana cara tani menanai kehidupan tani dengan mampan? Itu sebenarnya secara ringkas saja. Di UBD konsep ini memang menjadi asas sebagai misi kita sebagai universiti yang ingin mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat, yang menyediakan peluang fleksibel. Nanti saya akan terangkan apa maksudnya fleksibel di sana pada semua lapisan masyarakat. Tidak mengira orang yang baru bekerja 5 tahun, 2 tahun, berkeinginan untuk belajar secara melalui kursus pendek, ataupun orang yang sedang berpengalaman sudah 20 tahun bekerja, lama meninggalkan pekerjaan atau persekolahan. Jadi ingin kembali tahu meninggikan tahap kemahiran. Ataupun orang yang sudah pincin, macam saya mungkin dalam 10 tahun ke 15 tahun mungkin kan pincin, insya-Allah. Jadi apa perancangan akan datang. Jadi itulah pembelajaran sepanjang hayat Ketania yang ingin kami mau promosikan di negara ini. Jadi tajuk harian ni sebab bisa tadi Denny menerangkan sudah pintu ilmu sepanjang hayat, mengangkat masyarakat berilmu di Brunei. Gateway to lifelong learning, elevating Brunei's knowledge society. Apa artinya tu? Artinya Ketani menggambarkan CTRL sebagai sebuah pusat. CTRL ini adalah pusat pembelajaran sepanjang hayat di UBD. Ia sebagai pintu masuk. Macam pintu kan, tadi mesti katok dulu bagi salam dulu untuk masuk. Jadi itulah
sebagai satu gambaran di mana pembelajaran sepanjang hayat itu di mana setiap individu ni akan diberi peluang. Tidak mengira latar belakang. Asal umur 18 tahun lah. Yang sudah lepas sana daripada O-level, A-level dan sebagainya. Jadi diorang ni akan melalui pembelajaran yang luar biasa di mana diorang individu ni menambahkan lagi kemahiran diorang, pengalaman diorang melalui pekerjaan dan masuk ke sekolah. Tidak mengira sama ada individu itu ada mempunyai kelulusan yang rendah kah, tinggi kah, kesesuaian dengan kemauan masing-masing. Jadi insya-Allah dengan visi macam ni ataupun dengan niat macam ni, masyarakat kita ni di Brunei ni akan terus berkembang maju menjadi orang yang lebih berilmu, negara yang maju. Tadi mesti bersedia cabaran ini. Masa ni generative AI tools boleh membuat kerja kita ni semua ni, membalas email apa ni. Jadi kita ni harus menerima cabaran-cabaran ini. Mungkin dalam 20 tahun akan datang robot sudah duduk di sini berceramah. Jadi inilah cabaran kita ni untuk kita ni meningkatkan. Jadi fokus utama tajuk ini ialah kita ni membuat perubahan yang positif dan masyarakat kita ni di Brunei ni pun boleh kita ni majukan melalui ilmu sebagai turus pembangunan diri kita ni dan negara yang mampan, insya-Allah. Tadi pun doktor ada mengongsikan mengenai dengan ekonomi yang mampan, yang berdaya saing, yang sentiasa bersedia. Jadi rasanya mungkin boleh dikaitkan dengan matlamat wawasan 2035 dan juga matlamat pembangunan lestari. Mungkin boleh diterangkan ni puan. Jadi kalau kita ni melihat dari segi manfaat dulu sebelum kita ni membolehkan individu itu naik ke tahap yang mampan. Jadi pertama apa benefit atau apa manfaatnya dulu pembelajaran sepanjang hayat ini? Ia akan dapat membantu kemahiran sedia. Contohnya, saya pandai memakai Microsoft Word. Masa ni simple, sudah ada. Tapi lambat buat kerja ni, dalam 20 minit baru belurih satu page, 2 page naik. Macam mana cara kita ni meninggikan kemahiran ternyata? Jadi apa salahnya kita ni mengambil satu kursus yang pendek untuk sehari, 2 hari. Contohnya macam mana memakai ChatGPT contohnya. Macam mana memakai Eleven Lab membuat video untuk kita ni memudahkan lagi kerja kita ni. Jadi inilah sebenarnya kemahiran yang boleh baru namanya upskilling, atau bagi orang yang memang kerajanya mengajar tapi ia mau individu itu mau meningkatkan dirinya untuk supaya dapat berbincang dengan baik dengan anak muridnya, contohnya guru. Jadi ia boleh reskilling ke mengambil kursus-kursus counselling contohnya, yang pendek-pendek. Jadi ini adalah satu platform di mana kita ni boleh berasa saya dapat meninggikan tahap kemahiran saya dan dengan meningkatkan kemahiran itu, dan kita ni akan dapat meningkatkan produktiviti. Dan seterusnya kalau sudah produktiviti tadi meningkat, ini akan menyumbang kepada impak yang besar kepada ekonomi negara kita ni. Di sinilah kita ni melihat macam mana pembelajaran sepanjang hayat ini ada kesan-kesan yang positif kepada wawasan 2030. Baik, alhamdulillah itulah antara manfaat utama berkaitan pembelajaran sepanjang hayat ini. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara program-program yang ditawarkan. Namun sebab itu kita akan menyaksikan bersama ni. Ada video. Ada video yang akan kita ni saksikan bersama, dan sebab itu kita ni akan tanyakan soalan seterusnya. Kita saksikan bersama video ini. Stuck in the monotony of daily tasks, Hassan stumbles upon a gateway to change. Centre for Lifelong Learning's new platform offers more than just education. It offers a new path forward. With support at home, Hassan makes a decisive choice. It's not just about advancing his career, it's about reshaping it. As he logs on to his first session, the journey from manager to leader begins. With each class, Hassan unlocks new potentials. Not just learning, but leading. Hassan applies real-time insights from his course, transforming challenges into opportunities.
Learning with Centre for Lifelong Learning molds perfectly into Hassan's life, proving that personal growth does not come at the expense of family time. With newfound confidence and skills, Hassan isn't just participating at work, he's pioneering. Join Hassan and many others. Transform your career, enrich your life. Centre for Lifelong Learning isn't just a learning platform, it's a launching pad for your future. Are you ready to unlock your tomorrow? Visit Centre for Lifelong Learning today. The future begins with you. Enroll today. Ya, Alhamdulillah ya. Itu mengenai dengan video mengenai dengan pembelajaran sepanjang hayat ya. Baik, kita ingin mengetahui bersama ni Doktor ya, apakah program-program yang ditawarkan oleh pusat pembelajaran sepanjang hayat ini, silakan. Okey. C3L menawarkan berbagai pilihan yang fleksibel. Contohnya foundation, University Bridging Program, UniBridge. Ini untuk orang yang atau individu yang lepasan A-level yang ingin memasuki universiti, tapi masalahnya dia cukup poin because UBD memakai poin sistem untuk masuk ke program yang tertentu. Dan dari saluran platform ini pelajar-pelajar tersebut indah akan putus diorang punya kemahuan itu. InsyaAllah diorang boleh membuat satu semester pembelajaran secara 4 modul. InsyaAllah kalau individu itu benar-benar yakin dengan diri sendiri, selepas menamatkan satu semester itu mereka akan disalurkan ke program-program yang dimaukan. Ini banyak terjadilah juga. Kadang-kadangnya masa periksa itu ada kurang sehat lah, jadi dia dapat disalurkan. Dan seterusnya undergraduate degree seperti undergraduate degree yang ada tersedia, contohnya Bachelor of Science in Digital Economy, Micro Credential, Micro Bachelor, Micro Master, Graduate Degree, dan juga tahap PhD di mana para pengkaji boleh mencari lagi secara mendalam apakah lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat itu. Program ini adalah sepanjang 3 tahun. Jadi di antara program yang popular masa ni, di antaranya ialah Bachelor of Science in Digital Economy, Master of Public Health, Master of Government, Micro Master Occupational Health and Safety. Kerana program-program ini adalah khas untuk profesional. Sudah bekerja mereka ni, tapi mereka ingin masuk semula ke universiti mengambil 1 atau 2 modul setiap satu semester contohnya, dan selepas itu akan sambil membuat kerja di tempat-tempat pekerjaan masing-masing dan belajar selepas waktu bekerja. Jadi kami indah menggalakkan kalau terlampau barat juga mengambil modul itu, mungkin 1-2 untuk percubaan dan seterusnya. Mereka harus mengikut syarat-syarat yang untuk pengambilan program mesti dipenuhi juga. Dan yang baru masa ni ialah Bachelor of Counselling, ijazah sarjana muda counselling. Memandangkan negara kita ni masa ni banyak mengalami tekanan masalah mental di kalangan orang-orang muda kita ni, pekerja-pekerja kita ni. Jadi ini adalah salah satu inisiatif kerjasama bersama Kementerian Pendidikan yang boleh menaik tarafkan para kaunselor ketani dan juga guidance teacher untuk mereka meninggikan lagi kebolehan mereka. Jadi semua ini boleh diakses secara fleksibel. Maksudnya di sana indah perlu bekerja belajar secara full time. Jadi boleh mengambil 1 modul, 2 modul, dan mereka akan mendapatkan satu platform yang senang diakses di mana-mana. Kadang-kadangnya saya sendiri pun kalau saya keluar negeri bekerja, saya boleh mencek masih melihat kerja-kerja penuntut-penuntut saya tu. Ini melalui Canvas ataupun melalui Open Learning. Dan akhir sekali ialah bila-bila masa. Maksudnya bila-bila masa tu mereka boleh belajar bila-bila di mana saja, di kafe kah, di mana flexible time. Jadi ini adalah salah satu kriteria ataupun unik feature satu untuk pembelajaran sepanjang hayat. Alhamdulillah ya. Jadi ini Doktor, kita berbaki dalam masa 2 minit saja lagi. Jadi untuk akhirnya, apakah nasihat dan juga harapan Doktor terhadap masa depan pembelajaran sepanjang hayat ini, dan mungkin boleh kongsikan website juga. Silakan. Thank you Intan Denny atas
peluang yang diberikan. Satu saja pesanan saya, mungkin banyak individu merasa kurang percaya diri. Tak takut, orang Brunei takut kami meneruskan. Tapi itu adalah satu perasaan yang normal, takut. Cuma kita ni harus mengambil langkah, satu langkah yang kecil. Contohnya mengambil, ingin pelajari satu kemahiran. Ambil saja, walaupun sehari 2 hari. Jadi kalau sudah menamatkan kemahiran itu, tadi boleh menggunakannya tempat kerja, kita ni akan merasa bagus. Jadi itu adalah satu pintu pertama yang harus kita dibuka. Dan seterusnya melalui pintu-pintu tadi, mengikuti modul ataupun kursus pendek, ia akan dapat dikumpulkan menjadi mungkin satu qualification seperti bachelor dan sebagainya. Jadi ini memang menjadi impact yang besar kepada confidence kita ni dan tahap macam mana kita ni membuat kerja kita ni. Jadi untuk lebih tahu kepada pelajar-pelajar ataupun profesional yang ingin mengetahui apakah bila ni akan mendaftar, apakah yang saya minati, sila layari laman web UBD c3l.ubd.edu.bn ataupun hubungi kami melalui Instagram pun kami boleh menjawab dia, insyaAllah. Itu saja kali. Terima kasih. Alhamdulillah. 2 minit. Baiklah, terima kasih di atas perkongsiannya. Seperti yang dikongsikan tadi Auda, kalau bis kita ingin mengetahui maklumat dengan lebih lanjut lagi, bis kita boleh terus melayari laman website C3L, iaitu di c3l.ubd.edu.bn. Jadi sama-samalah kami mengharapkan journey Puan Doktora agar kita ni dapat membudayakan pembelajaran sepanjang hayat di negara kita, negara Brunei Darussalam. Baiklah Puan Doktor, banyak soalan yang ditanyakan, tapi apakah daya, hendak 1000 daya tak ada masa amat mencemburui kita ni. InsyaAllah jika ada diberikan kesempatan dan kami jumpa lagi, akan ditanyakan lagi banyak soalan. Rasanya memang banyaklah yang ingin diajukan juga. Walau apapun, terima kasih kerana sudi datang berkunjung ke studio terbuka kami hari ini di Rampai Pagi Bahari Raya bersama kami. Terima kasih dan insyaAllah kami mengharapkan agar sampailah maklumat hari ini kepada semua penonton Rampai Pagi. Assalamualaikum Puan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi.